RM1 je dia ada. RM1 dia pusing 20 surau. Ya Allah, aku niatkan ini untuk berbuka puasa sepanjang Ramadan. Satu masjid, dua, tiga. Yang gaji RM5,000 jangan letak RM1. Melampaulah. Ikut kemampuan. Kalau pergi bazar Ramadan boleh habis RM80, kenapa kat surau bagi RM5? Pergi bazar Ramadan habis RM124. Tengok. Habis. Kenapa bila bagi untuk tabung ihya Ramadan RM10? Kamu nak hidup di dunia ke nak hidup di akhirat? Ikut kemampuan, dan Allah Maha mengetahui kemampuan masing-masing. Allah tahu kemampuan. Allah Maha mengetahui. Bila Allah sebut setiap pohon, setiap daun yang gugur pun Allah tahu di mana daun itu gugur, bila daun itu gugur, berapa lama masa dia ambil untuk dia gugur. Lebih-lebih lagi Allah tahu ketika kamu masukkan duit ke dalam tabung ihya Ramadan, berapa kemampuan kamu. Kamu gaji RM40,000 sebulan, kamu masuk RM5. Tak balu ya. Ada 20 surau, tuan-tuan pusing semua surau tu. Seorang sahabat nama Ibnu Umar, Sayyiduna Ibnu Umar. Tuan-tuan tengok, saya sebut kisah. Kisah berpuasa salaf. Bagaimana salaf berpuasa. Salaf ni 300 tahun yang pertama di kalangan umat Nabi Muhammad. Sekarang dah 1400. 300 tahun yang pertama mereka itu salaf. Mereka itu salaf. Kita tunggu azan sekejap. Seorang sahabat nama Abdullah bin Umar. Salaf 300 tahun yang paling awal. 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga, itu dinamakan salaf. Itu salaf original, salafi original. Yang betul-betul punya salaf. Sayyidina Ibnu Umar, kalau berbuka puasa, dia tidak akan berbuka kecuali dengan orang miskin. Sehingga dia akan bawa balik orang miskin ni ke rumah. Setiap hari sepanjang Ramadan. Sekiranya dihalang oleh ahli keluarga tak bagi, maka malam itu Ibnu Umar tidak berbuka puasa di rumah. Sifat orang dulu. Kemudian seorang salaf nama Imam Hammad Ibn Abi Sulaiman, imam besar dalam hadis. Bila datang Ramadan, Imam Hammad Ibn Abi Sulaiman akan menyediakan makanan berbuka puasa untuk 500 orang sehari. 500 orang sehari. Tilata syahri Ramadan, sepanjang bulan Ramadan. Dua ibadat antara yang paling banyak dilakukan oleh ulama salaf dalam Ramadan. Pegang tuan. Dua ibadat antara yang paling banyak ditumpukan oleh salaf dalam bulan Ramadan, selain daripada puasa wajib lah. Nombor satu, membaca Quran. Dan yang kedua, it'amut ta'am, menyediakan makan untuk orang berbuka. Menyediakan makan, tadi kita dah sebut. Dan yang kedua adalah membaca Quran. Saya dah sebut yang pertama, iaitu menyediakan makan. Dan saya dah cadangkan kepada diri saya dan kita semua macam mana kita nak buat. Cari masjid yang buat ihya, masukkan dalam tabung ihya Ramadan. Malam ni ada kutipan. Malam ni ada kutipan untuk tabung ihya Ramadan geng Surau Putrajaya.
Tuan-tuan tak payah pusing lah. Bagi dalam tu. Bagi niat, ya Allah, ini untuk buka puasa. Semua surau yang buat buka puasa. Masuk. Ikut keperluan, kemampuan masing-masing. Yang mampu 10, yang mampu 50, saya tak ada apa-apa kepentingan. Tuan-tuan dan akhirat masing-masing. Kehidupan ini akhirat. Esok kita nak bercakap, insya-Allah, tajuk akhirat di Bandar Tun Razak, iaitu tajuk Telaga Kautsar dan tajuk Titian Sirat, insya-Allah. Bukan tajuk Ramadan esok. Yang pertama, memberi dan menyediakan makan. Kalau orang kampung dulu bulan Ramadan, dia akan masak lebih, kuah lebih, cucur ataupun kuih lebih, kemudian bagi ke jiran. Cuma silap kita dulu waktu kita bagi ke jiran, kita tak niat ikut sunnah Nabi. Kita tak niat yang tu memberi makan jamu berbuka puasa untuk umat Islam yang lain. Kenapa bagi ni? Dah semalam dia bagi kuih kari pap. Balaslah bagi pinggan tu. Nak balas pinggan. Balas ni bukan curi. Membalas kembali pinggan yang semalam bagi tu. Tuan-tuan. Itu je niat kita. Rugi. 30 hari jiran ni bagi bihun, kita balas balik kuih ni, kita jiran ni. Rupanya itu sunnah. Waktu kita bagi 10 biji kuih itu, 10 orang makan berbuka, 10 pahala berbuka, 10 pahala berpuasa. 10. Kalau tak mampu nak masak di rumah bujang, singgah beli kuih, satgi tengok tepi jalan orang buat kerja tu, bagi, janganlah 2 petang. Hak tu sahur pula dia azab lagi. Pukul 6.30 keluar pergi bazar, beli sambil tengok ada yang bekerja tu, tak balik lagi. Yang buat kerja construction tepi jalan, bagi. Saya tuan-tuan. Satu. Kemudian yang kedua, Quran. Quran ni Ramadan, bulan Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan Allah bawa turun Quran. Daripada mana, wahai Allah? Quran di Lauh Mahfuz ada 30 juzuk. Pada bulan Ramadan Allah arah Jibril bawa turun 30 juzuk daripada Lauhun Mahfuz bawa ke langit dunia. 30 juzuk. Bila? Ramadan. Maka dengan sebab itu Ramadan bulan Quran. Waktu saya belajar di Syria dulu, antara suasana pelik yang saya tengok, polis baca Quran. Polis tepi jalan ni. Polis yang tepi jalan, polis yang naik motor, polis yang naik kereta, bila dia berhenti, bila dia pegang Quran. Pegang Quran atas, baca Quran atas bas, baca Quran dalam van di kalangan masyarakat orang awam, yang tu biasa. Ini polis. Dan di Malaysia tak pernah nampak lagi lah. Kena buatlah polis yang ada kan. Pegang. Mereka pegang tuan-tuan. Pegang Quran tu. Pegang Quran. Baca. Subhanallah. Mereka menghidupkan Ramadan dengan Quran. Rupanya sebab Ramadan Syahrul Quran. Bulan Quran. Ustaz cerita sikit bagaimana salaf menghidupkan Ramadan dengan Quran. Imam Malik, presiden ulama di Madinah. Malik ibn Anas radhiyallahu anhu, Imam Malik. Tiap-tiap hari mengajar di Masjid An-Nabawi. Bila datang bulan Ramadan, kitab hadis ditutup oleh Imam Malik sepenuhnya. Wa yuqbilu ala tilawatil Quran, Imam Malik tumpu baca Quran. Lebih pelik daripada itu lagi, Presiden umat Islam, Perdana Menteri umat Islam pada zaman itu, Al-Walid Ibnu Abdul Malik. Kekayaan dia tuan-tuan tak usah cerita lah. Kekayaan ketika itu, saya boleh sebut 10 kali lebih mewah daripada Malaysia. Kekayaan kerajaan Islam ketika itu. Perdana Menteri dan Presidennya nama Al-Walid Ibnu Abdul Malik. Dia dalam bulan Ramadan, Perdana Menteri ini dalam bulan Ramadan seminggu sekali khatam.
Dia belum lagi hak bawah ni, belum lagi rakyat. Yang rakyat yang di bawah ini, suasana Ramadan, ayyamas